Salam dan salam sejahtera, dan saya nak mengulas ya sedikit daripada kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh orang sebelah ni. Yang mana sebelum ini kita tahu bahawa ada pada 14 hari bulan, pada 18 hari bulan, pada 20 hari bulan ya. Hari ini saya lihat semua itu tidak menjadi kenyataan. Yang mana dia kata juga, saya lihat dalam video dia, mungkin kawan dah lihat, iaitu mengatakan bahawa perjanjian Malaysia ni British 150 tahun yang akan diulas oleh Tun, dan dia juga kata Tun akan berjumpa dengan semua ahli parlimen dalam keadaan tertutup, yang juga menyatakan berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong. Papa Gomo, berhentilah daripada kerja bohong kamu ni. Rakyat Malaysia hari ini tidak bodoh. Untuk mendapatkan satu kuasa dalam politik ini, kita kena menjadi seorang sekurang-kurangnya ya adun, ya, menang adun sebagai adun, menang parlimen sebagai ahli parlimen, dan paling tidak pun kita menjadi senator Dewan Negara. Jadi kalau kuasa ini tak ada di tangan kita, seperti mana parti Tun sendiri, AGTA pun kalah habis sampai hilang deposit. Hari ini nak bicara tentang isu nak ada kuasa lah, contohnya tak dapat lah. So Papa Gomo, berhentilah daripada berbohong, berhentilah daripada mengulas politik, kerana kamu tak layak. Perjanjian British dengan Malaysia 150 tahun, Malaysia merdeka barulah tak sampai pun lagi 100 tahun, baru 60 lebih tahun lah negara Malaysia ni Papa Gomo. Dan Papa Gomo, saya nak beritahu, kalau kamu nak mengulas politik, belajarlah politik yang ada di Sabah dan Sarawak juga. Begitu juga dengan sejarah Malaysia ni. Papa Gomo mungkin dia tidak faham sejarah Malaysia. Jadi apabila kamu bercakap tentang politik, maka kamu akan berkisar dalam dua perkara. Yang pertama, kamu akan cerita tentang orang Melayu. Yang keduanya, kamu akan bercerita tentang agama. Kerana kamu tidak tahu tentang politik. Jadi berhentilah bercakap politik. Sebab itu, saya akan kritik kamu orang bila kamu bercakap tentang isu politik yang kamu tidak faham, basic politik. Jadi belajar basic politik, Papa Gomo. So itu ulasan saya pada Papa Gomo ini berkenaan dengan isu ini. Berkenaan dengan isu Malaysia ini, Papa Gomo kena tahu bahawa kita ada perjanjian. Sarawak dan Sabah itu satu wilayah yang mana kita equal partner. Equal partner ni maksudnya bukan kita ni di Malaysia ini saya seperti negeri Johor, negeri Kelantan, negeri Terengganu, ya, mana-mana negeri yang ada di Semenanjung. Kita ada termaktub dalam perjanjian Malaysia tahun 1963. Dan untuk nak mengulas berkenaan dengan ahli parlimen nak berjumpa dengan Tun, saya ini bukan ahli parlimen, tetapi kawan-kawan saya, sahabat handai saya, banyak di kalangan ahli parlimen Papa Gomo. Dan menteri-menteri yang ada itu di dalam kerajaan yang ada hari ini juga daripada parti saya banyak. Begitu juga timbalannya, begitu juga yang kita lihat hari ini. Jadi ada 82 kerusi daripada Pakatan Harapan itu, rata-rata saya kenal. Dan saya dah pun tanya mereka, yang mana mereka kata tak ada. Tak ada Papa Gomo, tak ada. Ahli parlimen ini yang nak pergi jumpa dengan Tun, nak tubuhkan kerajaan itu adalah melalui ahli parlimen. Ahli parlimen yang ada dalam kerajaan hari ini tak ada yang nak jumpa dengan Tun ni. Jadi macam manalah Papa Gomo ni? Ada yang nak jumpa dengan Tun ni, saya terlupa. Ahli parlimen daripada Perikatan Nasional. Tapi keluarga 69 lah yang nak jumpa dengan Tun. Jadi andaian yang dibuat oleh Papa Gomo ni seolah-olah dia mengulas politik, semua dijual Tun yang beritahu dekat dia, Papa Gomo, kamu tu siapa lah Tun nak pakai Papa Gomo? Mungkin Tun bagi kamu sedikit duit lah sebagai gula-gula untuk kamu bercakap, membebel tiap hari kan. Jadi hentikanlah. Jangan jadi orang kata pengecut, bercakap saja tapi tak ada buktinya. Ini dah pun 14, 18, 20 dah Papa Gomo. Besok dah 21. Tak ada lagi. Lepas ini apa lagi pembohongan? Mungkin selepas daripada 30 Januari ni. 30 Januari ni saya nak beritahu pertukaran Yang di-Pertuan Agong. Pertukaran Yang di-Pertuan Agong, buatlah. Kalau Tun buat lagi kerja yang macam ini, Papa Gomo buat lagi kerja yang macam ini, selamat jalan. Dan sekarang ni Papa Gomo pun banyak juga kes-kes yang ada di balai polis, kes mahkamah kan, yang perlu dilalui. Jadi teruskanlah kerja kamu ini, dan mungkin kamu lepas ni masuk ke dalam dan duduk berehat baik-baik, kerana itulah kerja kamu kan. Mungkin dia rasa bahawa Papa Gomo ni kalau dia duduk di luar sekarang ini dan dia percaya bahawa suatu hari nanti kerjaan ini bertukar dengan begitu mudah, tunggu lagi lah 4 tahun Papa Gomo.
Saya 4 tahun nanti Papa Gomo jadi calon juga, jadi calon adun ke, ada calon ahli parlimen ke kan. Bolehlah kamu bercakap. Sekarang Papa Gomo bercakap macam ahli parlimen. Saya tak tahulah Papa Gomo ni mewakili parlimen mana kan. Jadi dalam politik pun Papa Gomo ni tak tengok dia pernah bertanding. Duduk dalam UMNO dulu nasib baik, orang UMNO tolong. Kamu fitnah Datuk Seri Ibrahim. Kata Datuk Seri Ibrahim tu kena HIV lah. Kamu kata tangan dia bengkak macam mana. Papa Gomo tak payahlah. Kamu tak payah cakap tentang agama. Tak payah cerita tentang orang Melayu. Kamu bukan pejuangnya. Kamu tu pengkhianat. Pengkhianat negara. Orang dah bagi ruang kamu lulus untuk menjadi anggota polis. Dah kamu training, dah kamu jadi anggota polis. Belum sampai 2 tahun. Alamak, kamu buat kes pula. Kes rasuah pula Papa Gomo. Masuk pula kes, dibuang kerja lagi. Jadi kamu ni hari ini nak pula cari makan dalam politik macam ni. Politik murahan Papa Gomo. Hari ini rakyat dah nampak apa yang kita buat, apa yang diulas oleh rakyat. Jadi berhentilah. Jangan membuang masa kamu. Takkanlah kamu nak menceritakan tentang kamu lah pejuang orang Melayu, sedangkan kamu lah khianat. Buat kerja baik-baik, duduk dalam politik baik-baik, bertanding, tunjukkan kamu itu hebat. Kalau hari ini kamu orang berbalah, kita tengok. Sekarang ini blogger-blogger, tiktokers berbalah dalam media-media sosial berkenaan dengan isu duit NGO hilang lah, duit NGO kemana lah, semua ada. Bukan begitu bagi politik. Tak payahlah nak membodek tun sangat. Dapatlah sikit duit tapi dah hentikanlah. Lepas ini siap-siaplah dengan saman yang ada, dengan kes polis kamu, kes mahkamah kamu. Kamu berbohong setiap hari buat apa? Ada untungnya ke? Untunglah. Saya nak kita dekat kawan, Papa Gomo ni begini. Kalau dia kena saman, contohnya kena 100,000. Orang akan minta duit dekat orang sana, orang sini, orang akan bagi 200,000, 300,000. Yang 100,000 dia bayar saman, yang 200,000 lagi dia pakailah. Sama dulu, macam saman dia dengan Datuk Seri Ibrahim. Mana ada Papa Gomo duit hampir 1 juta, 900 lebih juta ribu tau. 900 lebih ribu ni dia boleh bayar. Tapi siapa yang bayar? Orang-orang UMNO. Hari ini kamu kritik UMNO, kamu kritik Zahid Hamidi. Zahid Hamidi lah telah memberikan kamu ruang tau. Kalau kamu dulu duduk dalam UMNO tu Zahid Hamidi buang kamu tak dapat kerja dengan kerajaan, kamu tak dapat kerja waktu Muhyiddin jadi Perdana Menteri tu. Memang betul mungkin Hisamuddin tolong kamu, tapi ataupun geng-geng daripada yang kamu kenal tu tolong kamu, tapi kalau Zahid Hamidi buang kamu daripada parti UMNO waktu itu awal-awal, kamu tak dapat apa-apa pun Papa Gomo. Jadi tak payah kamu kritik Zahid Hamidi tu sampai setahap itu. Tanpa Zahid Hamidi tu juga kamu tak boleh hidup. Dulu kamu bukan main lagi mempertahankan UMNO. Hari ini kamu serang Zahid Hamidi kerana dia buang kamu. Ini bukan ada perjuangan. Esok dia kena buang lagi dalam parti politik yang ada hari ini. Dia kritik lagi. Jadi dia tak tahu nak ke mana. Hari ini dia cerita main isu agama kerana dia tahu Parti Bersatu dah nak hancur habis. PRU ke-16 Parti Bersatu dah tinggal tulang aja lagi. Maka Papa Gomo nak pergi duduk menyelinap, duduk dalam PAS je dah. Duduk dalam PAS lah Papa Gomo ni selamanya selepas ini. Sebab itu yang dia dah terakhirnya. Dia tak ada jalan lagi ke politik. So itulah yang saya nak kata dengan Papa Gomo ni. Dah lah Papa Gomo, jangan berbohong dengan rakyat. Rakyat dah tahu dah. Saya duk tunggu je hari 14 hari bulan ni tak ada. 18 tak ada. Ni dah 20 pun tak ada. Duk sama je tengok berita tadi tak ada juga kerajaan tumbang. Saya ingat dah jadilah Dr. Sam ke jadi Perdana Menteri, Hisamuddin ke yang kamu duk kata-katakan, ataupun Muhyiddin Yassin ke, paling tidak pernah di Awang ke. Tak ada Papa Gomo. So itulah ulasan saya, berhentilah berbohong kamu tu. Sekian, terima kasih. Thank you.